channel satu dia kita dalam segmen Alur Novel Seram. Hai guys, what's up guys, welcome back to Love Me Han. Channel satu dia kita dalam segmen Alur Novel Seram. So dalam segmen kali ni aku nak share kat korang tentang alur novel seram. Okay, so cerita apa dan novel apa kali ni aku nak share kat korang. So inilah novelnya, iaitu cerita penjara. Lepas tu novel penjara ni dia berharga RM24.90 semanja Malaysia dan RM25.90 Sabah Sarawak. Okay, so dia ditulis oleh Pak Kinai. Lepas tu kan, aku rasalah kan, novel ni dia orang Thailand tulis, lepas tu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Okay, so tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan. So mula-mula tu kan, korang beli novel ke apa, mesti aku akan baca sinopsis kan. So sinopsis ni aku akan baca kat korang, okay? Sebab dia pendek je, so aku akan baca. Song pula. Songkran, seorang jurufoto muda, telah ditugaskan untuk mengambil gambar foto penjara Banduan Blok 14. Sebaik sahaja dia menjejakkan kaki ke dalam penjara itu, dia diserang sesuatu perasaan yang aneh. Imbasan kejadian yang berlaku pada tahun 1996 muncul di matanya. Hantu seorang perempuan yang mati terseksa sedang menunggu kepulangan seseorang, dan orang itu tidak lain tidak bukan diri sendiri. Siapa sebenarnya Songkran? Apa kaitan Songkran dengan hantu perempuan di penjara Blok 14? Sebaiknya dia tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Jika tidak, kebenaran akan terbongkar dan menuntut pembalasan. Okay, aku akan cerita kat korang apa kaitan Songkran dengan hantu tu lah. Kenapa hantu tu dia nak balas dendam kat Songkran. Okay, so tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan. So mula-mula novel ni kita akan diberitahu prolog. Okay, prolog dia adalah hantu ni dia macam Saria lah. Okay, kita tak panggil tu, kita Saria ni dia rasa dia pegang sel-sel tu, dia rasa yang macam ni, dia punya kejadian yang dia kena seksa-seksa tu, dia rasa dia mengimbas kembali masa silamnya 38 tahun lalu yang dia diseksa. Okay, lepas tu je lah. Lepas tu dia cakap macam ni. Okay, last kali tu, sekejap aku baca kat korang. Aku masih di sini menunggu. Tahukah kau? Selama mana pun hari yang berlalu, aku masih di sini. Menghitung hari menunggu kau kembali kepadaku. Masanya tidak lama lagi. Ya, tidak lama lagi. Dia akan datang, dia akan datang. So Saria ni dia macam dapat rasa lah yang Songkran ni akan datang ke penjara tu. So tu je lah. So bab pertama adalah Songkran ni dia duduk seorang-seorang kan, dekat pejabat dia, and dia macam tengah fikir semua-semua tu. Tiba-tiba dia dikacau macam tu oleh kawan dia. Lepas tu kawan dia ni sebenarnya nak sambut hari jadi dia, tapi bukan hari jadi dia, dia tersilap. Tapi Songkran ni kata tak apalah, sambut bulan ni pun tak apa. Lepas tu diorang sama-sama sambut tu. Tiba-tiba dalam diorang sambut tu, bos dia pergilah jumpa Songkran. Dia cakap lah pasal penjara ni, kau pergilah review penjara tu, tangkap gambar, lepas tu boleh letak dalam majalah. Sebab apa? Sebab tempat lain, majalah lain, syarikat lain tak buat lagi tentang penjara tu. Sebab diorang ni adalah juru gambar pelancongan, yang tangkap tempat yang ni, macam tu. So benda tu membuatkan Songkran pun terpaksalah pergi sebab kerja kan. Lepas tu dia pun pergilah ke penjara tu. Bila dia dah sampai sana, dia jumpalah dengan seorang pengawal tu. Dia dah cakap tu, Songkran pun diberi satu earphone lah untuk dia tahu pasal tempat tu, tempat pertama, tempat kedua. So benda tu akan cerita kat dia apa fungsi tempat-tempat. So aku akan cerita ringkasan tentang penjara sikit. So first tempat yang Songkran tu pergi adalah yang dia nampak, masuk tu dia nampak dua tiang.
Okey, 2 tiang tu untuk menggantungkan mayat. Okey, so supaya tahanan lain rasa takut. Contoh kan, ada tahanan tu dia buat kesalahan, dia ingkar arahan ke apa, dia melawan ke kan. Dia akan dibunuh, dipancung dan digantungkan kat situ. Lepas tu, bila dia digantungkan kat situ, dia akan membuatkan tahanan lain tu takut lah. Okey. Lepas tu tempat kedua adalah dia pergi bilik saringan. Bilik saringan ni macam orang panggil klinik, klinik kesihatan. Dalam penjara tu orang panggil bilik saringan. Tapi sebenarnya lah kan, okey, bilik saringan tu bukanlah klinik. Dia bukanlah menyembuhkan, malah mematikan. Okey. Bilik tu siapa yang didapati sakit tahanan akan dibawalah macam pegawai tu akan bagi tahu kau akan dapat ubat semua tu. So diorang pergi, lalas dibunuh. So tahanan yang dapat tahulah benda tu, diorang akan, bila diorang sakit, diorang akan cuba sedaya upaya untuk tak rasa sakit, macam tu, untuk buat sehat. Supaya apa? Supaya tak kena masuk bilik tu. Sebab apa? Sebab siapa yang masuk ke bilik tu akan terus mati. Dia tiga golongan yang akan masuk bilik tu adalah orang tua, kanak-kanak dan orang yang sakit. Lepas tu dia tunjuk tempat makan. Okey, tempat makan tu biasalah tempat makan macam biasa kantin sekolah tu, dia cerita kat sini diorang diberi makan 2 kali sehari. Okey, pertama pagi tu sama je menu dia adalah bubur nasi dengan ikan kering. Yang kedua adalah nasi sayur kangkung, lepas tu dengan garam. Itu je lah hari-hari menu diorang dalam penjara tu. Lepas tu tempat tidur diorang pula ada 3. Satu yang biasa, satu ada lubang kecil, satu yang paling sempit. Okey. Lepas tu, tapi bilik paling selesa, okey, bilik paling selesa macam ni. Kan lubang kecil tu kan, itu untuk angin. Kalau musim panas lubang angin tu dia memberikan satu macam ni, satu istimewa supaya dapat angin kan, supaya tidur dia sejuk lah juga kan. Tapi kalau musim sejuk, dia boleh membuatkan kita sakit. Sebab kan sejuk kan, tidur sejuk. So bilik tu memang direbut-rebut lah, macam tu. Okey. Lepas tu siapa yang macam diorang kena rebut-rebut lah. Bilik tu cuma boleh baring je, macam baring je. Nak bangun tak boleh. Bangun-bangun dah macam dahi yang kena macam tu, macam tu lah. Okey, so ada bilik. Okey, kita dah dapat tu. Lepas tu ada bilik persendirian. Okey, dalam novel ni panggil bilik persendirian. Apa yang aku expect adalah bilik siksaan. Okey, bilik siksaan dia terbahagi pada 3. Okey, yang pertama tu adalah bilik siksaan dia berbentuk baring je. Baring dan duduk je boleh, bangun tak boleh. Dia macam sempit. Okey, so siapa yang buat kesalahan akan masuk situ seminggu. Lepas tu kalau keluar pun badan dia akan bongkok. Macam bongkok ke sakit ke, sebab dah duduk dengan baring terlalu lama. Memang sempit. Kalau ada gambar aku tunjuk, tapi ialah novel kan. Lepas tu yang kedua adalah bilik siksaan dia sama juga macam bilik yang pertama tu bentuk dia, cuma dia tambah duri. Macam tajam. Supaya apa? Sebab macam ni nak cakap tajam tu, kalau banyak gerak, banyak luka. Kau bayangkan kan kita tidur kan, nak lasak ke apa yang macam kita macam tu kan. So akan luka, mengakibatkan luka kan, darah. Ni tak boleh respect, ya Allah. Okay, bilik ketiga ni paling teruk Okey, bilik ni adalah kesalahan yang besar atau ingkar pegawai punya arahan, ataupun pegawai tu je tak puas hati dengan tahanan tu kan. Dia akan masuk kat situ, masuk dalam sangka, macam sangka anjing dan kucing tu kan. Masuk tu celup. Celup lah perigi tu. Celup dalam perigi. Lepas tu memang tak mati. Diorang tak akan buat tahanan tu mati. Tapi bila diorang keluar tu, diorang didapati sakit. Korang tahulah kalau didapati sakit tu, tahanan tu jadi apa kan. Okay, so tu. Okay, lepas tu diorang ada bilik 2 Satu bilik lelaki, bilik perempuan. Bilik ni adalah perempuan ni diorang kena buat anak patung, gubahan bunga. Lepas tu bilik lelaki ni diorang kena buat beras, padi beras semua tu. Lepas tu bilik lelaki ni dengan bilik perempuan ni, diorang kerja ni daripada 5 pagi hingga 8 malam tanpa rehat. Korang bayangkanlah tanpa rehat. Kalau rehat pun makan tu. And then siapa yang kerja paling okey kan, paling selalu cantik kerja dia kan, cantik dia punya
mainan semua tu, anak patung, gubahan bunga tu, diorang akan dapat makanan istimewa. Tak, makanan istimewa tak apa, adalah sisa makanan pegawai. Polis-polis tu lah. Itulah makanan istimewa tahanan. Istimewa sangat weh. Okay, so ada banyak lagi tempat, tapi aku explain yang ni. Banyak lagi siksaan yang diorang kena, macam-macam yang diorang kena. Okay, so perempuan ni, Saria ni, aku akan bagi tahu kat korang kenapa dia boleh masuk dalam penjara. Okay, so penjara ni, okay, so permulaan, tak ada permulaan, tengah-tengah tu dia cerita yang perempuan ni, Saria ni, dia adalah anak ketua kampung kaum Muraya. Okay, kaum Muraya ni adalah kaum orang asli. Macam kita kat Malaysia panggil orang asli, kalau kat Thailand ni orang panggil kaum Muraya lah, kaum orang asli. Diorang tak ada taraf kewarganegaraan dalam novel ni. So diorang ni macam tak boleh nak kerja semua tu, diorang buat ganja. Bila diorang buat ganja macam ni, dah diberitahu, diberi amaran semua tu, diorang mesti buat. Diorang hidup berpindah randa. Tapi nak dijadikan cerita, diorang kena tangkap lah juga. Lepas tu diorang dibawalah ke penjara ni. Sebab diorang buat ganja diorang punya ketua negeri tu tak bagilah macam ya buat ganja, buat dadah, kita buat rokok, macam tu lah So ketua dia tak bagi. So kat situ diorang kena tangkap lah, masuk dalam penjara ni. Bila akhirnya lah macam tu, akhirnya bila diorang dah berpindah-pindah randa tu, hanya ada satu ketika tu diorang memang kena diselidik, macam mana cakap diperhatikan, lepas tu dapat tangkap lepas tu bawa lah ke penjara ni. Tapi itulah time diorang tangkap ke penjara ni, macam sini kan poli-poli dia tangkap. So yang bebas ni yang macam hidup ni, yang tak melawan ni, dah kena tangkap, dah masuk penjara. Dah masuk-masuk, diorang tengok diorang punya mayat lah, diorang punya macam kawan, keluarga kena bergantung. Dekat first yang diorang masuk, yang kat lidi-lidi tu kat kayu-kayu lidi pula, kat kayu tu diorang kena gantung, mayat diorang kena gantung kat situ. Yang paling sedih Saria ni tengoklah mak ayah dia kena gantung kat situ dengan itulah mak ayah dia. Lepas tu Saria ni dia kena tipu tau. Dia ada adik lelaki. Sebenarnya adik lelaki dia kan dah bawa ke bilik saringan first tu orang tua, kanak-kanak, orang sakit tu dah bawa situ, sebenarnya mati. Okay, dia ada mak ayah, adik lelaki dengan abang. Okay, abang dia ni mati, dia memang sedih lah. Okay, so nak dijadikan cerita, abang dia ni ada musuh tau, musuh dalam diam. Musuh dia kawan baik dia sendiri, yang sebenarnya tak puas hati dengan dia dah lama dah. Lepas tu diorang ada gaduh macam tu. Musuh dia kenakan dia. Musuh dia letak biskut macam bagi dia biskut dekat dia dekat adik perempuan ni lah, adik lelaki perempuan ni lepas tu ke abang macam tu. Lepas tu dia didapati betul-betul ambil tu ambil biskut tu sebab kena tuduh sebab ada dekat dia kena bakar hidup-hidup oleh pegawai polis. Sebab ada pegawai polis yang tak adil lah. Okay, aku akan cerita kat korang tentang, okay, sekarang ni aku nak menuju ke pembahasan tentang soul crime. Apa kaitan dia dengan ni lah, Saria ni. Okay, so dia ada Pongkul, Saria, Vina, Sari dengan General Kam. General Kam ni ayah kepada Vina. Okay, aku akan Pongkul ni dia pegawai polis yang baik. Okay, baik lah dalam cerita ni. Dia suka dekat Saria. Okay, Saria ni macam, yelah dia kan tahanan hina, takkan dia nak suka kat Pongkul Tapi makin lama makin Pongkul tolong dia, bagi makan senyap-senyap, bagi dia keluar senyap-senyap setiap malam untuk dapat udara bebas sikit. So Pongkul ni dia macam membuatkan Saria tu suka kat dia. So diorang ni macam bercinta lah, senyap-senyap dalam penjara ni. Tapi ada seorang ni, anak kepada General Kam, anak ketua polis yang jaga kawasan penjara tu, Vina, dia suka dekat Pongkul. Tapi ada seorang pegawai polis yang jahat ni, nama dia Sari, dia suka kat Vina. Okay, Sari suka Vina, Vina suka Pongkul, Pongkul suka Saria, Saria suka Pongkul. Saria dengan Pongkul ni memang pasangan. Okay, lepas tu Vina ni bila dia suka Pongkul dia macam mana cakap
dia jadi jahat tau sebab sukakan seseorang tu. Sarik ni dia sukakan Vina, tapi Vina suka Pongkul. So Sarik ni dia cuba sedaya upaya, macam-macam hela dia buat untuk memberitahu Vina yang Saria dengan Pongkul ni bercinta. Kalau dia didapati kan kantoi, sebab Vina tu kan anak ketua polis. So bila dia tahu, memang habislah Saria dia buat kan. So nak dijadikan cerita macam-macam hela, akhirnya berjaya kantoi yang memang apa panggil Sarik ni yang memang Pongkul dengan Saria ni bercinta lah. Akhirnya kantoi berjaya Sarik tu buat. Kantoi dia part macam ni first tu siapa kan dah kantoi, tapi Vina ni bagi peluang. Vina ni kata kalau nak lepaskan Saria macam ni, nak Saria ni dia lepaskan, Pongkul kena kahwin dengan dia. So barulah dia lepaskan Saria. So Pongkul pun kahwin lah. Pongkul pun berjanji lah nak kahwin dengan Vina. Tapi Pongkul ni dia ada kawan nama dia Jom kan, Jorm, Jom macam ni dia nak sebut dia Jom, aku panggil Jom je lah. Jom ni dia kata macam ni lah, Pongkul, kau tak rasa ke yang apa panggil memanglah Vina lepaskan Saria, tapi cuba kau fikir, takkanlah Jena Rekam nak lepaskan, Sarik nak lepaskan. So Pongkul fikir, ya tak juga macam tu. So dia pun plan lah nak larikan Saria ni lah kan. Lepas tu sebenarnya Jom ni dia macam ni, dia dihasut oleh Sarik. Sarik kan macam dia tak puas hati sebab Vina still bagi peluang kan dekat Pongkul. So Sarik ni macam dia buat plan supaya apa, supaya Pongkul ni dia kianat juga Vina. Lepas tu membuatkan Vina marah, and then akan bunuh Pongkul lah kan dengan Saria. Lepas tu bila rancangan tu dah berjaya kan, Vina ni macam pura-pura tidur semua tu kan. Sebab apa? Sebab dia suruh itulah Pongkul sikat rambut dia pun dia cakap pening semua tu. Dia suruh Pongkul bagi dia ubat tidur sebab dia pening semua tu. Lepas tu dia pura-pura minum, dia pening, dia tidur. Lepas tu Pongkul pun macam cakap dengan dia, saya minta maaf sebab saya tak suka awak, saya hanya cintai Saria. Tapi Vina ni macam ni, aku tak dapat kau, siapa-siapa perempuan pun tak boleh dapat kau macam tu. Lepas tu Pongkul nak pergi penjara Saria ni, dia dipukul ke belakang leher dia oleh Sarik. Lepas tu Pongkul sedar-sedar tu dia tengok yang dia tengok yang Vina dengan Sarik dah datang kat depan dia. Rupanya Vina cakap macam ni, awak awak nak kianat saya semua tu kan. So nak sangat kan Saria kan. Lepas tu dia campak kepala Saria yang telah dipancung. Okey, Saria mati pula. Time tu bila Vina dah jumpa Saria ni, Vina katalah dekat Saria macam-macam dia cakap kan. Lepas tu dia nak bunuh Saria tu, Sarik kata jangan kotorkan tangan. Lepas tu Sarik kata biar je dia bunuh. Tapi sebelum dia bunuh tu, dia telah dengan Saria, dia telah rogoh Saria sebab Saria adalah tahanan yang paling lawa sangat dalam tu lah, dalam apa panggil, banyak-banyak tahanan tu Saria ni paling lawa. Sampai Pongkul jatuh cinta, Jena Rekam ni, ayah Vina ni nak rogol dia So Sarik kata takkan aku nak lepaskan peluang Lepas tu dia rogol, dia bunuh, dia pancung kepala. Lepas tu dia campak dia bagi kat Vina, Vina campak. Kau nak sangat duduk dengan Saria bercinta lah kau puas. Lepas tu dia pun bagilah dia bagilah kepala Saria tu dekat Pongkul. Pongkul macam sedih sangat Cuba kalau korang kat tempat Pongkul pula, mesti korang rasa macam tengok kepala girlfriend korang, macam susah nak expect. Kalau aku kat tempat Pongkul pun susah nak terima benda tu. Lepas tu time tu Saria dah jadi hantu tu kan. Dia dah dia mati, dia jadi hantu. Dia bunuh lah Sarik, dia bunuh Jena Rekam. Lepas tu time dia nak bunuh Vina tu kan, Vina kata aku tak nak kena bunuh oleh tahanan hina macam kau. Lepas tu dia ambil pistol, dia tembak dia sendiri mati. So dendam tu membuatkan Saria dia cari Songkran. Okey, apa kaitan Songkran adalah, Songkran ni adalah masa silam Vina. Okey, so yelah orang Thailand kan percaya benda-benda tu. So Songkran ni adalah masa silam Vina. Faham tak? Masa silam dia tu adalah Vina.
pada masa lalu dia adalah Vina macam tu. So dia nak balas dendam siapa nama dia, Saria ni nak balas dendam. So dia tunggulah Songkran. Itulah kaitan Songkran dengan penjara ni lah, apa kaitan dia semua tu. Lepas tu tapi last kali Songkran katalah macam ni, tak apalah, biarlah sampai sini je, kau dah bunuh aku sampai sini. Lepas tu dia minta maaf lah atas kesalahan yang dia buat semua-semua tu. Lepas tu time tu Saria macam terkejut kan, ini bukan Vina, sebab Vina sangat sombong, sangat belagak, sangat macam-macam Vina kan. Vina tu memang seorang yang sangat kejam dalam novel ni. Macam-macam sangat dia buat. Okay, banyak tahanan yang mati, kena pukul. Memang kalau kau baca cerita ni mengalir mata, aku mengalir mata walaupun seram, sebab memang sedih. Cerita ni memang sedih. Okay, lepas tu bila lelaki tu macam ni nak cakap bila lelaki tu Songkran tu macam dah minta maaf kan, Saria pun macam ini bukan Vina macam tu. So dia pun memaafkan. Rupanya pengawal yang jaga tempat tu adalah Pongkul. Mula-mula tu Songkran ingat dia Pongkul tau, tapi Saria kata cuba kau ingat betul-betul lah. Lepas tu dia tutup mata, lalas rupanya dia Vina. Dia sedih dia macam tak boleh nak accept. Sebab sebab mula-mula Saria ni dah cerita kat dia dulu Dia dah macam imbasan tu dulu tentang semua kejadian. Lepas tu bila dia dah jumpa Saria tu, dia ingat dia Pongkul lah. Dia kata lah, saya janji saya memang datang pada malam tu. Tapi itulah dia kena pukul dengan Sarik tu kan. Lepas tu apa panggil, rupanya dia bukan Pongkul tapi dia Vina. Lepas tu dia minta maaf. Saria pun macam dah lepaskan dia. Macam tu. Rupanya yang tu lah pengawal tu adalah Pongkul. Lepas tu Saria pun pergi. Dia dah roh dia dah tenang, dia dah pergi. Lepas tu Pongkul tu dia bunuh diri dekat sungai. Time dia nak pergi ke sungai semua tu, dia kata sepatutnya kita dah bebas lama kan, macam tu. Lepas tu tu cerita tu pun tamat lah. Bila dia dah bunuh diri dalam sungai, lepas dia nak balik tu, Songkran nak balik, dia tengok mayat itulah terapung-rapung, Pongkul terapung-rapung dekat tu. Tu je lah ringkasan cerita novel ni. So lebih baik korang belilah kalau korang nak tahu lebih lagi apa sesaan dia, macam-macam lah. Tapi itulah kebenaran dia. Sedih lah, sebab paling sedih Saria, sebab orang-orang dia yang dia sayang semua mati. Yang pertama adalah itulah mak ayah dia, yang dia masuk-masuk je, dia masuk penjara tu, tengok mak ayah dia kena gantung. Yang kedua, adik dia sebenarnya dah lama dah mati kat bilik saringan tu. First kali diorang tahu dia asingkan ke bilik saringan. Lepas tu yang kedua, abang ke adik laki dia mati kena bakar. Lepas tu yang ketiga adalah dia punya Bibi. Bibi ni yang cerita ni dia selalu bersama Saria. Dia tolong Saria, makan tak habis dia tolong Saria. Tapi akhirnya Bibi ni mati sebab diorang kena celup dalam air. Saria dengan Bibi dia kena celup dalam air. Lepas tu Bibi dia didapati sakit kat situ. So kat situlah time tu Pongkul dia selamatkan lah. Dia macam backup makcik Saria tu. Dia backup Sakbong. Sakbong tu orang yang Saria sayang, makcik ke bibi tak tahu. Lepas tu bila dia dah backup tu, itulah kesalahan dia. So kat situlah dia kena tangkap. Kat situ dia buat perjanjian yang dia akan kahwin dengan Vina. Tapi dia mungkin janji sebab apa? Sebab yelah dia risau keselamatan Saria kan. Kat sini pula dalam novel ni banyak sangat perkhianatan, kawan khianat sendiri. Banyak So novel ni memang banyak menyedarkan kita. So pada pendapat aku dan komen aku tentang novel ni best. Memang nak ulang pun best. Dia mungkinlah seram korang tengok kan, tapi sebenarnya dia sedih. Sedih sangat, banyak sesaan. Banyak sangat sesaan. Tu je lah, sampai sini je lah video. Semoga kita jumpa di next time video. Mungkin lepas ni aku pun akan review ataupun aku akan cerita kat korang tentang alur cerita novel seram, novel cinta. Aku akan cerita kat korang. So peminat novel tu, tapi lebih yang memang minat novel mesti lebih enak ataupun lebih okey kan kalau nak baca kan. Tapi tu je lah. Okay lah. Assalamualaikum. Bye. Semoga korang dimurahkan rezeki. Thank you for support aku. Thank you. Bye. Assalamualaikum.